Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari Jumaat yang apa ni orang panggil hari yang kita dah berjanji-janji. Jadi Alhamdulillah hari ni Kak Ain dapat bersama. Minggu lepas kalau siapa-siapa perasan ada guru-guru GPM yang tanya, ada juga membaca Aiman Sarah yang tanya kenapa tak live sebab kata by hook or by crook. Okay, sebenarnya minggu lepas adalah tarikh yang sangat menghampiri hari lahir. 5 Mac 2022 tahun ni adalah hari ulang tahun kelahiran Kak Aiman Sarah. Jadi 5 Mac tu hari Sabtu kan. Jadi hari Jumaat tu sebenarnya kita dah booking hotel semua sebab Kak Ain ada satu orang kata apa orang panggil ritual ya, benda yang kita lakukan berkali-kali tanpa gagal dah jadi ritual lah. Jadi selalunya waktu hari lahir Aiman Sarah, keluarga Kak Ain kita akan pergi ke tempat-tempat sejuk sebab Kak Ain suka tempat sejuk. Kak Ain suka kalau boleh tak nak pakai aircon kan sebab kita nak udara yang segar. Jadi Kak Ain punya ritual adalah pergi ke Genting Highland setiap hari lahir. Kecuali lah tahun-tahun COVID tu, tahun PKP yang tak dapat pergi adalah 2020 dan 2021. So 2022 ni Kak Ain dah ready dah nak pergi semua. Lepas tu pula dan Kak Ain dah buat rakaman semua kan. Tapi lepas tu Kak Ain tak sihat yang teruk sangat. So semua batuk. Dan masih lagi sekarang ni masih ada lagi sikit. Tapi dah test COVID, bukan COVID. Tapi masih lagi tak sihat. Jadi kita anjakkan pergi hari Isnin. Jadi Kak Ain bercuti daripada hari Isnin sampai semalam. Hari Khamis semalam baru balik daripada percutian. Hari jadi, hari lahirlah kita bersyukur. Mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan. Kak Aiman Sarah kalau ada tanya, siapa nak tanya dekat komen umur berapa kan? Meh. Sini Kak Ain jawab. Happy belated birthday ada Isha menggat happy belated birthday Kak Ain, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih. Itulah yang kita nak sebenarnya pada usia-usia begini adalah doa yang baik-baik, doa dan juga ingatan daripada semua. Sebab bila kita berdoa ni, kita doa antara doa yang paling makbul yang ditunaikan adalah bila kita doakan sesama saudara kita tanpa dia ketahui. Jadi itu doa yang macam kan kita cari doa mustajab bila malam Lailatul Qadar, pergi umrah nak masuk dekat kawasan Raudah, 1/3 malam tersisa solat tahajud. Tapi salah satu lagi doa yang mustajab, yang mudah dimakbulkan, yang ditunaikan oleh Allah adalah doa sesama saudara Muslim. Macam Kak Ain doakan Isha juga semoga dalam keadaan sihat, dalam keadaan rahmat Allah. Dan doa tu tak diketahui oleh Isha. Itulah yang mustajabnya. Dan pada masa yang sama, orang yang berdoa tu dapat sama, digandakan sama, dimakbulkan sama perkara-perkara yang didoakan sesama Muslim tu, malaikat pun doakan dia juga. Jadi itu yang Kak Ain minta. Kak Ain tak minta hadiah, ada yang hantar, tapi yang paling berharga adalah doa kan. Tapi Kak Ain masih lagi tak sihat lagi. Darah rendah pula, tadi 108/65 darah Kak Ain. Jadi tak berapa sihat. Tapi kita dah janjikan Jumaat 9 malam mesti live Facebook ni. Dan sekarang pula Kak Ain dalam program untuk membelah buat resensi e-buku dalam Rak Maya Bling. Rak Maya Bling ini adalah satu inisiatif terbaru daripada Bling Book. Kita dah ada di pasaran daripada 2011 Bling Book ini. Incorporated February 2011 tau. Bling Books yang berhad ni. Dan kita keluarkan beratus buku fizikal, buku yang printed, yang boleh dipegang, dicetak dengan kertas. Tapi ini adalah inisiatif terbaru. April 2021 kita perkenalkan Rak Maya Bling. Rak Maya Bling ini adalah buku-buku digital, buku-buku yang boleh dibaca menggunakan peranti, gadget kita di rumah. Ada internet, ada gadget,
boleh baca e-buku Blink. Rak Maya Blink ini sekarang ini sudah ada 700 sekolah yang sudah melanggan seluruh Malaysia. Terima kasih guru-guru, Perpustakaan dan Media yang sudah melanggan. Kepada yang belum melanggan, ini yang kita nak perkenalkan lagi dan lagi. Dan kepada pengguna-pengguna perseorangan, ada ramai pembaca-pembaca Kak Aimaisarah yang kata macam mana nak dapatkan e-buku ini sebab nampaknya langganan kepada pihak sekolah. Betul, kita akan buat dan juga buka untuk langganan orang-orang perseorangan, tetapi masih lagi sistemnya tu kena secure sikit lah sebab e-buku ni dia senang disebarkan kan. Jadi kita kena jaga hak cipta pengkarya-pengkarya tersebut. Dan hari ini Kak Aimaisarah dah berjanji kita akan lakukan satu lagi resensi buku yang kepada Kak Ain sangat menarik, Misteri Korea Utara. Nanti kita akan sama-sama browse through, Kak Ain akan share screen supaya masing-masing dapat nampak experience bagaimana membaca buku digital Blink. Dia ada pelbagai e-book di luar sana. Ada yang daripada pelbagai syarikat. Tapi e-buku daripada Blink ini kita cuba untuk mudahkan. Kita nak experience dia sangat-sangat tak ada alasan. Darjah 1, darjah 2 kalau pandai main Roblox, pandai main Minecraft, dah pandai main game, dah buka media sosial, pasti boleh membaca e-buku Rak Maya Blink. Okey, sebelum kita mulakan resensi ini, Kak Ain baca dulu komen-komen. Yang bersama-sama kita hari ini, kita ada Cik Puan Nur Azni. Salam juga daripada saya. Cik Puan Nurul Aini. Ni siapa ni? Pelajar ke? Guru GPM ke? Pembaca ke? Hai Kak Ain. Hai juga Nurul Aini. Cik Puan Nur Mawati Hashim. Salam syarifah Kak Ain. Semoga sentiasa dalam sihat ya dan perlindungan Allah. Itulah diuji dengan masalah kesihatan pula. Orang kata hadiah birthday lah ni. Hadiah birthday pula tak sihat. Tapi tak apa. Tak sihat pun tak sihat yang sedikit kan, nak banding dengan orang lain yang diberi ujian kesihatan yang lebih besar. Puan Ami, Assalamualaikum. Puan Ami, dia hantar hadiah birthday. Terima kasih sangat-sangat Puan Ami. Comel sangat. Dah boleh disetkan dengan Puan Ami ni, dia mengajar saya, meracun saya. Memperkenalkan sebenarnya set-set Tupperware yang cantik-cantik, yang pink, yang purple, dan dah bagi 2 set Tupperware pada saya. Thank you Puan Ami. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan berlipat kali ganda Tupperware lain. Thank you so much. Sangat-sangat membantu saya dalam kerja buat sebagai seorang ibu dan juga menguruskan barang-barang makanan, stok makanan dekat dapur. Thank you Farami atas hadiahnya. Farisha cakap happy birthday Kak Ain. Thank you sayang. Cik Puan Wan Asmanira, happy belated birthday. Aimaisarah, semoga diberi kesihatan yang baik sentiasa. Thank you Puan Wan Asmanira. Cik Puan Rabiatul Adawiyah, Assalamualaikum. Saya Fatihah dan Fakihah. Ini mestilah pembaca-pembaca ni kan, pembaca-pembaca yang sudah pun melanggan Rak Maya. Dekat sekolah dah ada Rak Maya kan, Fatihah dengan Fakihah. So, dah baca belum? Ada pelbagai judul, ada pelbagai tajuk yang menarik. Tapi Kak Ain pilih antara yang paling menarik yang kita dah buat resensi sebelum ini adalah Faktapedia Mumia. Macam mana nak buat mumia kan? Faktapedia Piramid. Kemudian kita ada resensi juga Faktapedia tentang kelahiran dan tentang kematian. Yang paling ekstrim sahaja. Fakta-fakta paling ekstrim kita kumpulkan, kita gabungkan dalam penceritaan dalam bentuk storytelling yang mudah dibaca dan dirasa macam bila baca tu macam macam penceritaan lah. Bukan macam buku yang berat, buku fakta yang ensiklopedia yang serius. Ini bagaikan satu Kak nak semua orang baca dengan santai, tapi sampai info-info, ilmu-ilmu, kita masukkan ilmu-ilmu yang pelbagai. Dan pada hujung pembacaan e-book Rak Maya ini,
Saya tahu banyak benda baru lah tentang kelahiran, tentang kematian, dan hari ini kita akan bedah buku e-buku tentang misteri Korea Utara. Bukan Korea Selatan tau, bukan K-pop tau. Bukannya semua idol-idol. Yang itu kita akan ada sesi bersama Kak Rashila Nur Ain yang akan bedah-bedah e-buku biografi BTS dan kumpulan BTS dan juga kumpulan Blackpink. Kita akan buat untuk ketika minggu persekolahan. Sebab Kak nak ramai lagi yang dengar kisah kejayaan BTS dan Blackpink ini. Tapi itu tentang Korea Selatan lah. Yang ini kita akan bercerita tentang misteri Korea Utara. Okey, Kak Ain baca sikit lagi. Cik pun Faridah daripada GPM daripada PSS Seroja. Terima kasih Cik Puan Faridah sentiasa bersama setiap minggu dan semoga akan dapat war-warkan lagi kepada anak murid supaya mereka tersuntik, termotivasi, dirasa macam nak baca lah, nak tahu lebih lanjut, dan nanti mereka akan mula browsing dan baca dan aktifkan Rak Maya di sekolah masing-masing. Okey, Cik Puan Siti Nazira, selamat hari lahir Kak Ain, kembali mengikuti Kak Ain selepas 13 tahun. Allahu Akbar. Dulu hari-hari layari dan baca blog Kak Ain sambil dengar lagu Ain Maisarah menulis beribu-ribu perkataan. Kak Ain Maisarah ada jingle dulu. Dan itu adalah antara lagu yang kita ada lagu tu dalam blog kan. Terima kasih Siti Nazira. InsyaAllah untuk pembaca-pembaca yang dah sokong Kak Ain daripada 2006 sampai Kak Ain buka penerbitan Blimbuk 2011, kita sedang buat revamp Impiana di mana Kak Ain tambah baik penceritaan dan kita kompilasikan terus menjadi satu buku tebal supaya dia tak terpecah-pecah. Impiana 1, 2, 3, 4 dia terus kompilasikan, dan kemudian Kak Ain ada hutang nak habiskan cerita Mr. Right Diraja dan Mr. Right Koprat, cerita tentang Shasha dan Yusri, watak-watak yang dah kita ceritakan dalam Sekolah Antarabangsa, dan juga cerita tentang Fazura, Ina, Tengku Afin dalam Mr. Right Diraja. Ini adalah hutang-hutang Ain Maisarah yang Kak Ain selalu kata, ya Allah berikanlah, permudahkanlah urusan Kak Ain untuk menulis dan menghabiskan janji-janji kepada pembaca-pembaca macam Siti Nazira. Terima kasih. Tapi ada ramai juga pembaca-pembaca baru yang baru nak kenal Ain Maisarah, yang tak pernah lagi baca. Okey, kita mula dulu baca dengan e-book dalam Rak Maya. Ada pelbagai yang sekolah dah langgan. Kalau langgan Rak Maya satu, ada 100 e-book dalam tu. Rak Maya 2 ada 100 e-book dalam tu. Ada guru GPM yang langgan Rak 1 dan Rak 2. So ada 246 e-book dalam tu. Jadi guru-guru dah berikan yang terbaik langgan. Apa yang kita perlu buat? Tentulah kita kena baca. Dan Kak Ain selalu bagi tahu, jadikan tabiat setiap hari 10 minit. Kita ada 24 jam Allah bagi masa. 10 minit masa baca sesuatu untuk tambah ilmu dalam minda. Baca sesuatu supaya kita tahu, oh benda baru yang ni saya tak pernah tahu. Baca sesuatu supaya kita jadi orang lebih berilmu. Tak mungkin kita tahu sesuatu kalau kita tak tambah ilmu dalam dada kita. Jadi 10 minit sahaja. Ambil masa. Tak boleh pergi perpustakaan fizikal dekat sekolah. Sekarang cuti sekolah. Nanti cuti sekolah pun tak tahu bila nak buka Kak Ain. Ada pula penggiliran. Ada pula dihadkan bilangan masuk perpustakaan. Itu semua bukan alasan. Kita boleh masuk Perpustakaan Maya sekolah masing-masing yang ada beratus buku-buku menarik ini. Okey, last. Alamak. Okey, kita mulalah sebabnya dah 9:17 kan. Okey, Kak Ain hari ni kita akan mulakan dengan alhamdulillah ada 74 orang yang mendengar. Kak Ain harap selepas ini kalau belum lagi baca Faktapedia, tajuknya Misteri Korea Utara. Lepas ni kena minta link daripada sekolah masing-masing. Setiap sekolah mempunyai link yang personalized ataupun memang khas untuk dia. Kalau macam tadi PSS Seroja, memang alamat link tersebut untuk PSS Seroja. Sekolah Melati ke, Melawati ke, Gombak ke, tak boleh dapat link tersebut kerana guru GPM sekolah
seroja yang beli, langgan dan boleh disebarkan link hanya kepada warga sekolah. Itu amanah yang kena dijagalah, hak cipta. Dan juga kena baca, pelajar-pelajar seroja saja baca. Jadi lepas ni, saya dah ada rak maya, saya tak pernah browse. Minta kepada guru perpustakaan dan media masing-masing link khas daripada sekolah adik-adik saja. Kalau belum ada, okey, yang belum ada sahaja, hari ni kita ada, nanti sampai ke penghujung, kita ada Rak Maya Starter Pack. Kita nak beri percuma kepada guru-guru GPM yang belum ada. Yang dah ada tak boleh tau. Yang belum ada, kita nak beri percuma untuk mula experience. Tapi tak dapatlah penuh 100 tu. Dia dapat yang permulaan supaya jadi orang kata, nampak cara, inilah pembacaan gaya baru, jangan ketinggalan dan insyaAllah akan mengujakan sebab dia ada video, dia ada gambar, dia ada visual dan sangat mudah untuk membaca dalam keadaan norma baru. Okey, kita mulakan. Kak Aimaisara akan share screen. Nanti kena tengok ya. Okey ke tak? Kita share screen ni. Dan kita akan ambil yang ni. Alright. Sekejap, Kak In tengok sekejap. Boleh tak bantu Kak In? Visualnya okey ke tak? Nampak ke tak? Share screennya. Nampak ke tak? Kak In check juga daripada Facebook Kak In. Hari ini, kita nak buat cerita apa ni? Ada pelbagai kan? Tengok ni. Ni adalah Rak Maya Sekolah Sri Bangsa. Sekolah Sri Bangsa ni sekolah Kak Ain lah. Dalam semua penceritaan, kita namakan sekolah kita Sekolah Sri Bangsa. Universe-nya macam Harry Potter lah kan. Hogwarts School of Magic. Dia tak tukar-tukar sekolah. Kak Ain Maisara cerita semua tentang Sekolah Sri Bangsa. Jadi Rak Maya Kak Ain Sekolah Sri Bangsa, mana-mana GPM yang sudah pun melanggan, kita dah hampir ada 700 ke 800 sekolah yang dah melanggan, dia akan dapat nama, link yang khas dengan nama sekolah. Boleh letakkan akronim, boleh juga letakkan sekolahkusayang.rakmaya.com, boleh, tak ada masalah. Cuma link ini boleh disebarluaskan kepada warga sekolah saja. Janganlah bagi tahu orang lain sebab kita melanggan untuk sekolah kita sahaja. Dan kemudian kalau nampak, kat sini ada logo sekolah. Ni sekolah Sri Bangsa, ada logo sekolahnya lah. Sekolah seroja nanti dekat situ kan. Jadi dia sangat personalized. Kita nakkan setiap sekolah merasai, menjiwai macam ada rak perpustakaan fizikal juga. Jadi itulah kelebihan Rak Maya. Dia sangat personalized Rak Maya Bling ni. Okey, kita ada pelbagai cerita. Kalau tengok ni, kita ada biografi, orang-orang berjaya, Siti Nurhaliza. Kita ada faktapedia yang sains, Bima Sakti makhluk asing. Kemudian ada cerita-cerita yang sangat dekat di hati remaja. Diary berkawan kan. Kawan kita bisik-bisik. Bisik pasal apa tu? Kita pun rasa jadi tak sedap. Dan sihat mental, kisah anxiety, gelisahnya. Ini semua cerita yang sangat rapat dekat dengan remaja. Kisah-kisah benar, ada juga kisah-kisah daripada pengalaman. Buku bahasa Inggeris juga ada, The Sea Is All I Know. Yang ni nanti ada yang tanya, saya tak ada, saya ada. Kena tanya balik guru GPM sekolah masing-masing sebab dia ada Rak Maya 1 dan Rak Maya 2. Rak Maya 1 RM100,000, Rak Maya 2 RM100,000. Kalau langgan dua-dua lebih lagi lengkap. Kita panggil lengkap koleksi. Cerita andai manusia tak mandi pun ada. Okey, Kak Ain hari ni kita nak cerita dan bedah-bedah buku bertajuk Faktapedia Misteri Korea bukan Korea Selatan, Korea Utara. Mana dia ni? Korea Utara. Ni Faktapedia Mumia. Kita dah pun bedah. Faktapedia tentang kematian pun dah bedah. Ini dia. Faktapedia Misteri Korea Utara. Okey, jadi Kak Ain, bila Kak Ain nak experience kan, kita klik sahaja. Kita buka link dengan nama personalized sekolah kita, ssb.rakmaya.com. Itu adalah untuk sekolah Sri Bangsa. Tengok Rak Maya sekolah masing-masing, sekolahkusayang.rakmaya.com atau sekolah Sri Seroja.rakmaya.com. Mengikut
Apa yang guru GPM sendiri rasa selesa. Ada yang sekolah namakan perpustakaannya Al-Khawarizmi kan, pustaka alkhawarizmi.rapmaya.com, tapi kita selalu memberi nasihat supaya jangan panjang-panjang, supaya pelajar-pelajar mudah ingat. Nanti dia pun boleh type saja, walaupun link tu selalu kita klik atau kita terus boleh tekan daripada sebaran WhatsApp. Tapi kalau tak ada pun, dia ingatlah ssp.rapmaya.com. Mudah untuk ingat. Itu lebih baik untuk pelajar boleh baca pada bila-bila masa. Okey, e-book ini kalau boleh nampak kan, dia ada siri Faktapedia, ada pelbagai tajuk, ada yang menyentuh tentang sains, ada menyentuh tentang geografi, ada menyentuh tentang tokoh-tokoh, cerita tokoh, tapi yang ini adalah menyentuh tentang lebih kepada misteri yang menyelubungi Korea Utara. Orang selalu bercakap tentang Korea Selatan, orang selalu bercakap tentang K-pop, tentang Blackpink, BTS, G-Dragon, dan juga industri K-pop yang sangat hebat sampai melepasi sepasing dia punya janaan ekonominya sepasing Hollywood. Tu negara dia kan bersebelahan dengan sebuah negara yang sangat tertutup, iaitu Korea Utara. Yang ni Kak In akan ceritakan dan bedah hari ni. Faktapedia Misteri Korea Utara. Tengok dia ada cover macam mana buku digital ni, sama saja dengan buku fizikal, sama sangat. Dan nanti kalau cikgu kata kena buat ulasan ni, kena tulis dalam laporan ni lah masing-masing. Kan? Jadi kita dah letakkan dan permudahkan nama pengarang, Aimaisarah dekat sini, nombor ISBN-nya, nombor ISBN-nya berapa, terbitan dan tahunnya bila, semua dah ada. Dan sangat mudah. Jadi kalau dah baca, mestilah tulis laporan ni lah. Sebab bila kita baca sesuatu dan kita catat, dia lebih lagi 6 kali ganda, lebih cepat tangkap, lebih cepat hafal, lebih cepat tersemat dalam minda. Kalau boleh lukis lagi. Orang kata bila fakta ditambah dengan visual, kita lukis peta minda kan. Kita letakkan visual, 600 kali ganda kita ingat. Jadi kenapa tidak kita maksimalkan penggunaan otak kita? Kita selalu kata, alah susahnya nak hafal, alah susahnya nak ingat. Sebenarnya ada cara-cara. Bila baca, tulis. Bila baca, tulis semula. Baca dan kita letakkan dalam peta minda, visualkan, lukiskan sesuatu, baru dia akan jadi senang sangat ingat. Okey. Jangan lupa laporan nilam kepada siapa yang dah baca Misteri Korea Utara ni. Okey, Kak In ada letak pengenalan di sini. Jadi nanti nak tulis laporan nilam sangat senang. Dan di mana Korea Utara? Itu yang kita letakkan tu. Dia punya peta dia. Keseronokan bila baca e-book ini, ada visual. Boleh letak audio, boleh letak video. Kalau dalam Faktapedia, misteri haiwan, pokok-pokok aneh, pokok-pokok ganjil, Kak In letak. Memang Kak In letak banyak video. Sebabnya nak kita tak pernah nampak benda tu kan. Nak supaya pelajar pembaca nampak vividly, visually. Jadi ada yang kita letakkan video di mana yang bersesuaian. Okey. Dekat sini South Korea. Dekat atas tu North Korea ataupun Korea Utara. Boleh tak melancong pergi Korea Utara? Boleh. Dia boleh pergi sana. Lagi-lagi lah sekarang ni dah buka border, dah buka kan. Tapi Kak In rasa pembukaan sempadan ini berlaku secara berdikit-dikit. Kita tak boleh lah pergi tempat jauh. Mungkin kita boleh pergi Indonesia dulu, Singapura dulu, negara-negara ASEAN dulu, negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik. Tapi dengan Korea Utara setelah kes pembunuhan kan, satu kes pembunuhan VIP daripada negara mereka, mereka sudah pun memutuskan hubungan diplomatik. Dulu boleh, sekarang ni agak sukar. Dan kalau nak melancong ke Korea Utara, kena banyak baca dulu. Antaranya tak boleh bawa buku-buku yang mempunyai
Unsur-unsur keagamaan. Tak kisahlah Al-Quran ke, Bible ke, buku daripada agama Hindu, agama Kristian, semua. Unsur-unsur keagamaan tidak dibenarkan. Jadi tak boleh bawa Quran. Jangan bawa. Kalau bawa nanti dua bahagian custom immigration kena tahan, dah jadi satu masalah. Dan kalau lagi satu yang tak boleh kan, kita kan selalu kita tukar duit. Kan kalau kita nak melancong pergi Indonesia, kita tukar duit rupiah. Kalau kita nak pergi Thailand, kita tukar baht Thailand. Tapi kalau kita pergi Korea Utara, kita tak perlu tukar duit mata wang mereka. Kita sebaliknya kena tukar duit kepada duit US, US dollar ataupun euro. Jadi kalau pergi ke Korea Utara tak perlu tukar duit jadi duit Korea Utara, pergi tukar jadi duit Amerika Syarikat. Itulah dia antara benda-benda yang pelik lah kan. Kita pergi sesebuah negara, siapa nak masuk Malaysia pakai duit RM lah. Tapi tak, mereka menggunakan konsep begitu. Hanya rakyat dia sahaja boleh guna mata wang tempatan. Pelancong tak boleh. Okey, cara ke sana. Ini cara ke sana ya. Kalau macam nak pergi ke Korea Utara, dia perlu penerbangan ke Beijing, China dulu. Daripada situ ada satu penerbangan ke Pyongyang, iaitu ibu kota utama Korea Utara, dengan penerbangan Air Koryo. Ada satu je. Kalau terlepas habislah. Jadi kena tengok betul-betul jadual dan kena dapatkan perkhidmatan yang pemandu pelancong ataupun travel agency yang betul-betul tahu. Kalau tak tahu, bermasalah. Ada cara kedua iaitu melalui penerbangan ke Moskow, Rusia, tapi naik kereta api. Jadi jauh lah. Dan juga sekarang ni Rusia dengan sedang bergolak kan. Jadi elakkanlah tempat-tempat yang bergolak ni. Pada kain kita boleh nak melihat dunia, orang kata mengembara, melihat tempat ciptaan Tuhan, apa perbezaan budaya, memang sangat bagus. Tetapi kalau boleh, elakkanlah tempat-tempat yang bergolak, tempat-tempat berisiko. Korea Utara ni antara yang berisiko. Nanti kita akan cerita satu insiden di mana pelancong daripada Amerika Syarikat yang sampai ditahan di sana. Kenapa kan? Benda-benda yang simple pun boleh jadi sangat besar di sana. Okey, tempat tinggal pun khusus, hanya boleh duduk di macam mana nak sebut tu? Yanggangdo International Hotel. Dia dikelilingi oleh sungai, dia pulau Yanggak. Di situ akan dikawal lah. Dia punya pihak berkuasa akan kawal. Pastikan pelancong tak ke mana-mana, tak boleh keluar daripada hotel tu jika tak ada pemandu pelancong. Lagi-lagi tak boleh keluar waktu malam. Dia macam ada satu route khas. Ini adalah laluan pelancong. Contohlah kalau orang datang ke Malaysia kan, kita kata okey, jalan di KL ni hanya boleh lalu dari Dataran Merdeka, pergi ke Sogo, pergi ke KLCC sahaja dan pusing balik. Tempat lain tak boleh pergi. Ceras tak boleh pergi, Ampang tak boleh pergi, Gombak, Hulu Langat tak boleh pergi. Di Korea Utara begitulah. Kita tak dibenarkan pergi ke tempat penempatan rakyat dia. Dia hanya ada satu kawasan khusus yang macam dah digazetkan, yang dah dipatenkan untuk menjadi laluan pelancong. Dan di situ kalau keluar tanpa pemandu pelancong, lagilah satu kesalahan yang besar. Keluar waktu malam pun kesalahan yang besar. Jadi itu adalah perkara yang kita kena tahu sebelum pergi sesuatu negara. Macam dulu ada resensi dengan Tuan Iwan Rees, kan, pergi ke Melbourne, kena tahu cara memandu kereta di Melbourne. Pergi ke Indonesia, Bali, nampak dekat, serumpun, nampak muka pun sama. Rupanya mereka ada hari sepi. Satu Bali takkan ada orang yang boleh keluar sebab itu adalah hari perayaan nyepi mereka, yang mereka duduk rumah meratap dosa, tak boleh buat apa-apa. Jadi kita kena tahu sebelum pergi satu tempat melancong, memang seronok, kena tahu asas-asas undang-undang dan perkara-perkara yang mesti dihormati di tempat tersebut. Contoh,
Kak Ain pun baru tahu. Nanti kita ada juga satu sesi insyaAllah dengan Puan Sabrina. Travelog Thailand. Dekat Thailand kalau tak pakai seluar dalam. Kalau tak pakai seluar dalam boleh kena tangkap, kena penjara. Kan benda simple kan? Tapi itulah dia undang-undang tempatan negara tersebut yang mesti diketahui, mesti dihormati. Kalau dekat Korea Utara ini adalah antara benda yang kita tahu, nak kena tahu. Kenapa diorang tak bagi pergi penempatan ni? Sebab antara gosip-gosipnya adalah kawasan-kawasan penempatan di Korea Utara ni mempunyai banyak kepincangan, mempunyai banyak kekurangan. Berkala elektrik mereka berkala, dia bukan 24 jam. Dia berkala waktu malam sahaja. Kemudian air bersih pun sangat-sangat disukat. Alat penghawa dingin hanya berfungsi di tempat yang penting. Sebab itu dia hadkan daripada pelancong nampak realiti sebenar Korea Utara itu bagaimana. Jadi itulah sebabnya kalau macam kita boleh pergi Airbnb. Kak Ain suka pergi Airbnb. Kalau Kak Ain pergi, contoh Kak Ain pergi Thailand, Kak Ain akan pergi selalu Kak Ain akan pergi cuti ni 2 minggu, 10 hari ke 14 hari. Kak Ain akan pergi ke shopping kompleks, hotel yang berdekatan dengan shopping kompleks supaya senang, kita tak payah keluar masuk. Yang ada makanan halal banyak kan. Lepas tu kedua, Kak Ain akan cuba untuk duduk dekat kawasan tempat perumahan. So Kak Ain akan pergi yang tempat rumah orang Thailand macam mana. So nanti Kak Ain akan tengok, atap orang Thailand macam ni ya. Toilet orang Thailand macam ni kan. So kita macam menyelami cara hidup orang Thailand dan kita macam, kalau aku dilahirkan sebagai warga negara, duduk sini, inilah kehidupan aku. Kita rasa macam itulah, kalau lah kan. Tapi kalau dengan Korea Utara tak boleh. Dia tak boleh duduk Airbnb, tak boleh inap desa, tak boleh macam duduk kawasan-kawasan yang kita rasa kita nak explore. Tak boleh. Mereka tetapkan satu hotel tersebut sahaja dan hanya tempat digazetkan sahaja boleh lalu dan boleh kita lawan. Jadi kiranya dikawal ketat lah. Kita boleh melancong tapi sangat-sangat dikawal ketat. Okey. Makanan halal memang susah. Ramai sangat kata susah. Jadi bawalah. Kita dah macam-macam perencah-perencah sekarang ni kan. Jadi bawa siap-siap. Sambal kita, serunding kita. Makanan halal memang susah. Kemudian tak ada Coke, tak ada McDonald kat sana. Dia diharamkan. Tidak dibenarkan dijual. Tak ada. Jadi sebelum pergi ke Korea Utara, kalau memang suka makan McD, suka makan ayam pedas McD kan, best kan. Itu favourite Kak Ain. Ayam pedas McD, makanlah dulu banyak-banyak sebelum pergi Korea Utara sebab tak ada franchise McDonald di Korea Utara, tak ada air Coke vanilla, tak ada Coke Zero, tak ada Coca-Cola, tak ada. Tak dibenarkan. Okey, internet ni, kalau internet, kita senang je roaming, pergi Starbucks pun ada wireless, kan? Pergi di mana-mana pun ada capaian teknologi kalau di Malaysia lah. Tapi kalau di sana, ia sangat dihadkan. Kalau macam rakyat jelata biasa tak dapat capaian internet. Dan laman web mereka pun dah ditetapkan. So kalau ada nak tengok TikTok, nak tengok Instagram, Facebook, YouTube, nak tengok live Ain Mahisarah, tengok kita pergi Korea Utara hari Jumaat pukul 9 malam. Nak tengoklah live Kak Ain Mahisarah. Nak bercerita tentang resensi apa hari ni? Nak cerita tentang industri buku apa hari ni? Tak boleh. Facebook di ban, tak boleh buka. Sama juga sebenarnya kalau dekat kita pergi China, Kak Ain pergi Guangzhou, pergi Yiwu. Facebook memang tak boleh buka tapi kita ada macam VPN, dia boleh kita guna app tapi tak boleh tahu sebenarnya. Secara haram lah tu. Kita guna app dan kita guna VPN dan kemudian nanti kita masuk melalui satu cara belakang. Tapi kalau kita buka nak pergi facebook.com namanya, tak dapat masuk. Memang cannot access. Sama dekat China pun mereka mengawal penggunaan social media kepada rakyatnya. Di Korea Utara juga dikawal. Sebab apa? Social media ini adalah info. Social media ini adalah berita. Jadi mereka tak nak
berita-berita dakyah-dakyah dipesongkan ataupun dipengaruhi, pemikiran rakyat dipengaruhi, dia tak nak. Itulah antara perkara yang dijaga di Korea Utara. Ini adalah satu yang Kak Ain rasa, this is very unique. Satu perkara akan ada banyak patung-patung macam arca kan di Korea Utara. Pemimpin-pemimpin mereka lah, yang pemimpin-pemimpin mereka ni dia ada banyak don'ts. Dia tak ada do's, dia ada don'ts saja. Dia kata tak boleh kan. Tak boleh tunjuk arca patung ni, tak boleh. Dia adalah satu perbuatan yang menghina. Ambil gambar separuh arca tu, kita nak ambil muka dia je lah. Kita nak ambil gambar patung ni, muka dia saja. Half body, tak boleh. Mengambil gambar arca patung pemimpin Korea Utara mesti gambar penuh. Kalau ambil separuh-separuh dikatakan menghina. Kan, jadi itu pun mereka akan periksa. Dia akan tengok kita punya kamera. Tak ada rahsia kan. Kalau ada gambar-gambar yang menghina, mereka suruh delete atau mereka akan rampas kamera. Itu yang macam, memanglah dikatakan satu pelancongan yang sangat dikawal ketat. Okey, pembelian seksyen hati boleh pun, tapi ada kedai-kedai khas. Lepas tu jangan mimpi lah. Jangan mimpi nak dapat barang-barang Korea Selatan kan. Nak belilah barang-barang Blackpink, nak belilah barang-barang BTS kan, sebelah-sebelah je kan. Negara jiran mestilah lebih murah, mestilah ada mungkin koleksi yang kita tak ada. Sebenarnya memang mereka diharamkan sama sekali. Tak boleh dengar, tak boleh tonton, tak boleh memiliki, tak boleh jual, tak boleh beli K-pop artis daripada Korea Selatan punya barang-barang. Tak boleh di Korea Utara. So janganlah nak dengar atau nyanyi lagu Blackpink, terjoget-joget gaya Blackpink dekat sana, memang tak boleh, tak dibenarkan. Sebab mereka musuh kan. Mereka pernah berperang. Perang Korea ni Kak Ain ada tulis tau dalam Twitter e-book juga. Daripada bencana-bencana dan perang-perang besar. Perang Korea antara Korea Utara, Korea Selatan berperang yang sangat hebat. Padahal sama rumpun, mata sama sepat, kulit sama cerah, sama keturunan, tapi berperang yang hebat sangat-sangat. Tu kena baca e-book yang lain. Nanti kita buat pula insya-Allah resensi yang e-book yang itu pula. Okey. Kalau Korea Utara ni, dia sepesen je orang panggil. Dia kan negara komunis. Jadi mereka ni, komunis ni senang je nak faham. Kak Ain, saya tak faham lah komunis ni macam mana. Sama rata. Kekayaan ni tak ada orang kaya VIP, kayangan, tak ada. Orang yang Tan Sri, Datuk Sri, orang duduk Bukit Antarabangsa, Bukit Bintang Bangsa, kaya sangat. Lepas tu duduk yang hulu-hulu kampung sangat, tak ada. Mereka jika bukan pegawai kerajaan, bukan ahli-ahli politik dia, bukan keluarga pemimpin utama dia, yang lain sama tara. Dia ada 2 tingkat saja. Dia punya hierarki. Satu, pemimpin, pegawai kerajaan dan juga keluarga pemimpin. Dan kemudian bawah ni rakyat dia sama tara. Iaitu mereka perlu pakai baju warna yang hampir sama. Kalau tengok gambar, baju dia tu dekat-dekat je warna. Dia tak ada baju-baju yang striking macam merah jambu yang striking macam Kak Ain Maisarah ni, tak ada. Dia mesti baju warna-warna beach, warna coklat, warna hijau lumut. Sangat-sangat sekata. Tu yang kata sama tara tu. Kemudian gaya rambut pun sama. Ada ni ada tunjuk 15 sahaja gaya rambut, 15 saja boleh potong. Janganlah nak cakap okey saya nak gaya Hil Husaini. Tak ada. Ada 15 gaya je lah, tak payahlah nak berpesen-pesen sangat kan. 15 gaya yang boleh dipotong rambut mereka. Dan kemudian kalau perempuan pun, kalau tak kahwin,
rambut perempuan Korea Utara kena pendek. Kalau dah kahwin, dah berumah tangga, baru boleh mempunyai pilihan bela rambut. Sampai begitu sekali orang panggil ni, doktrin, dictate. Ni panggil dictate tu, dictation. Dia dictate rakyat dia untuk memakai baju warna apa, gaya rambut yang bagaimana dan mereka ikut. Kan unik kan, misteri kan. Macam mana dia tak rasa ke memberontak kan? Dia tak rasa ke saya nak rambut blonde lah kan. Saya nak rambut sebelah merah, sebelah hitam. Saya nak rambut hijau kan. Tapi itulah mereka ikut. Dan kalau kenderaan rakyat biasa pakai basikal, nombor plate, basikal yang ada nombor plate. Walaupun dia pakai basikal, dia ada nombor plate yang mesti didaftarkan. Yang Kak Ain rasa sangat unik adalah dia ada pergerakan rakyat dia tu, dia sangat kawal. Kalau Pyongyang, orang yang daripada Pyongyang, dia ada lencana tau. Dia ada lencana. Orang Pyongyang ni dan dianggap sangat berprestij lah. Dia tengok tu, dia ada lencana khas, dia kena semat dekat dada, tak boleh jual beli, tukar-tukar, awak pakai sekejap, saya pakai sekejap, tak boleh. Lencana tu kekal. Dan orang Pyongyang ni selalunya boleh bergerak ke mana saja di Korea Utara. Tapi orang-orang daerah lain, dia restricted, dia kekal untuk bergerak di daerah dia saja. So bayangkanlah kita ada lencana kan. Lencana orang Johor, orang Kuala Kangsor, orang Nismilan, orang anak mami Pulau Pinang. Lencana kita ni lain-lain. Dan kalau kita jalan, dia pakai lencana. Kita dah tahu dah, orang orang Kelantan kan. So dia ada tu. Dia setiap rakyat dia ada lencana yang menunjukkan kependudukan. Kependudukan daerah mana, daripada kawasan mana kan. Jadi ini antara benda yang Kak rasa benda yang sangat unik, yang kalau kita tak baca e-book ni, tentulah kita tak tahu. Sebab tu kita kena baca kan. Yang ini kanak-kanak sekolah dia memang baju seragam. Dan ini pula adalah kalau nak bercerita tentang taraf ekonomi. Taraf ekonomi dia memang rendah lah. Cuba tengok ya, anggaran gaji dia adalah dalam nilaian RM330 sebulan. RM330 sebulan. Maksudnya gaji minima lah. Gaji minima dekat Malaysia kan daripada RM1,200. Sudah pun disyorkan, disarankan untuk naik ke RM1,500. Maknanya siapa-siapa kerja dekat Malaysia ni, kerja dekat attendant minyak, stesen minyak, ataupun orang yang bekerja sebagai jurujual, ataupun orang yang bekerja sebagai pembersih, semua gaji minimum mesti RM1,500. Itu yang sedang disyorkan dan dah ramai, banyak syarikat yang dah aplikasikan. Tapi kat sana gaji dia, nilaian dia RM330 sebulan. Itulah dia taraf hidup dia kan. Okey, kalau kemudahan asas, jom. Alamak, masa bila kita cerita tu yang Kak kata tu, macam baca fakta tak kan? Dia macam bercerita. So itulah antara apa yang Kak nak sangat masa Kak buat masa Kak buat Faktapedia ni. Kak kata Kak nak tulis ilmu tapi seronok. Kak nak tulis ilmu tapi bukan buku teks. Jadi itu yang bentuknya begini kan. Okey, antara benda kemudahan asas kan, kalau macam kita, kemudahan asas kita air, elektrik, itu adalah benda-benda yang kerajaan mesti pastikan rakyatnya dapat kemudahan asas ini. Kalau di sana dia dicatut 9 malam semua tempat di Korea Utara akan bergelap, diputuskan bekalan. Kecuali tempat pelancongan lah, tadilah tu. International Hotel, satu-satunya International Hotel, tempat pelancong boleh duduk. Di situlah satu-satunya yang ada lampu, ada kipas, ada air conditioning, pendingin hawa. Tempat lain akan diputuskan tempat 9 malam. Lepas tu dia tak ada pemanas air, pemanas udara. Kalau musim, dia orang ada musim sejuk kan. Diorang ada salji kan, turun salji, pemanas air dan pemanas udara ni kalau dekat tempat yang sejuk sangat penting, sangat penting. Kalau macam
Kak Im pernah pergi London, masa tu musim luruh tau. Jadi dia tak salji pun. Hanya masa tu 6 darjah Celsius, 7 darjah Celsius dia drop. Waktu siang dia tak sejuk sangat. Malam dia sejuk sangat, 6 hingga 7 darjah Celsius. Kalau tak ada pemanas tu, memang kita ni rasa kena selimut sampai 3 comforter pun masih lagi sampai ke tulang. Jadi boleh bayangkan tak bagaimana orang Korea Utara duduk di rumah tanpa pemanas air dan pemanas udara, dan mereka okey, dan mereka tetap kekal menjadi rakyat yang setia kepada pemimpin mereka. Itu yang misteri yang orang kata kan. Tapi kerajaan mereka letak juga konsep rumah mandi yang besar, rumah mandi, rumah air panas, macam kolam air panas lah, kolam air panas kita, tapi untuk orang awam. Jadi siapa-siapa yang nak guna boleh guna, public, yang betul-betul dah digazet sebagai semua orang boleh guna. Personal, pemilikan harta secara peribadi tak dibenarkan. Komunis memang macam tu. Komunism ni, pemilikan harta secara peribadi ni dia tak dibenarkan. Tu yang semua orang kena pakai basikal, semua orang kena pakai baju yang sama warna. Dia kena nampak sama rata. So you tak boleh ada pemanas udara, saya pula tak mampu, saya tak ada. Itu yang dia tak nak. Sebab tu semua orang tak boleh ada. Nanti kerajaan sediakan satu di tempat awam. Macam itulah. Kan? Misteri dia kan? Misteri sangat. Kita tak pernah tahulah. Tapi kita tahu dengan membaca buku Ramayam Bling. Hiburan, dia tak boleh dengar hiburan luar. Tak boleh. Dia ada TV station dia sendiri. Dia ada laman web dia yang boleh dia selusuri laman-laman web khas sendiri. Tak boleh. Kan orang kata sekarang ni internet ni membuatkan info di hujung jari. Kita boleh baca semua Al Jazeera, kita boleh baca, kita tengok Netflix, kita boleh tengok pelbagai cerita, bukan setakat Hollywood, Bollywood, Chinawood kan. Semua negara ada boleh tengok cerita. Somalia kan, baru je tengok cerita daripada Somalia tentang hamba kan dekat Somalia. Ya Allah, macam ni kan. Kita dapat capaian info, accessibility of information ni limitless, betul tak? Limitless. Asalkan kita carilah, kita cari info, kita cari ilmu, kita dapatlah info dengan ilmu. Tapi kalau kita cari hiburan, kita dengar lagu, kita main game saja, kita dapat juga begitu. Tapi Korea Utara tak boleh. Mereka ada, dia limited. Laman web yang mereka boleh masuk limited, siaran televisyen hanya Korea Utara. Macam kita lah, kita boleh tengok TV3, kita boleh tengok NTV7, kita boleh tengok RTM1, RTM2, tu saja. Tapi kita tak boleh tengok HBO, kita tak boleh tengok Disney Channel, kita tak boleh tengok Netflix. Begitulah ibaratkan. Bila kita baca sesuatu kan, Kak In selalu macam tu. Tahu sesuatu, Kak In letakkan diri Kak In dalam, orang kata, kasut dia. Lepas tu kita rasa macam, ya Allah, bersyukurnya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, nikmat. Sebenarnya benda yang kita rasa biasa-biasa, benda yang kita rasa, alah, betul, biasa tu. Kipas kan, lampu kan. Benda ni benda asas kan. Kerajaan kena buat kan, bagi electricity. Benda asas. Internet 3G pun dah semput. Sekarang ni dah kena naik 4G, 5G. Memang betul lah tu kan. Kerajaan kena pastikan rakyat dapat. Tapi kalau kita tengok ada satu kerajaan lain yang sangat-sangat mengongkong limit semua benda, kita akan rasa bersyukur. Kita lahir di sini. Boleh tak kita lahir di Korea Utara? Boleh. Kita tak boleh tetapkan kita lahir dekat mana. Kita tak boleh tetapkan ibu bapa kita siapa. Kita tak boleh tetapkan adik-beradik kita siapa. Itu semua takdir, ketentuan Allah yang rahsia kan. Jadi bersyukurlah kita dilahirkan di sini, mendapat segala macam nikmat dan kelebihan dan juga accessibility info yang limitless. Tapi kita yang kena buat benda-benda baik. Kita kena ambil saluran-saluran ini untuk dapat benda-benda baik. Itulah dia kan pengajarannya. Sama-sama syukuri kebebasan, kemudahan, kemewahan hidup di Malaysia. Dan kita kena doa untuk kita dapat pemimpin yang baik. Pada Kak In itu antara benda yang
yang sangat-sangat penting adalah untuk kita dapat pemimpin yang baik, pemimpin yang berjiwa ihsan, pemimpin yang memang kesian pada rakyat, pemimpin yang cakna kan. Kalau pemimpin tu kata, aku tak tahu saja kan. Kalau kita diberi pemimpin yang begitu, tentulah makin teruk taraf hidup, makin teruk taraf hidup, makin teruk. Kita tak boleh buat apa-apa, mereka makin berkuasa. Jadi selain daripada pilihan raya, memilih pemimpin yang betul, berdoalah kita untuk kita dapat pemimpin yang betul yang akan buatkan Malaysia ni kekal aman, kekal selamat, kekal dalam keadaan yang selesa untuk kita jadikan rumah tempat tinggal kita. Kita tak rasa nak jadi macam orang yang nak pindah Australia lah, nak pindah negara lain. Kita nak duduk Malaysia, kita nak sayang Malaysia kan. Okey, nilai pengajaran dah ada kat situ. Jadi kalau dah baca, tulis laporan nilai. So, alamak, Kak Ain sebenarnya kena resensi 2 buku kan? Alamak, Kak Ain baru habis 1. Allahu Akbar. Okey, jom kita tengok yang lagi 1 ni. Faktapedia tokoh kekejaman. Ni ada pasal Hitler, pasal Genghis Khan. Ni pun best sangat. Nanti kita buat satu ya. Kita buat satu resensi tentang Faktapedia tokoh kekejaman tentang Hitler dan semua ni. Dahsyatnya bencana dunia ni. Ada tak peperangan? Pasal perang Korea Utara. Perang Korea Utara, Korea Selatan. Dan tu pun Kak In tulis lebih mendalam lagi. Kenapa dia orang ni berperang hebat sangat sampai jadi satu bangsa yang sama keturunan rumputnya tapi berperang yang sangat hebat. Ini adalah komik-komik. Komik pun ada. Super Gentang ada. Lawak Pengawas versus Samsing Sekolah dari Aman Wan ada. Lawak Basikal dari Popari ada. Ni yang Kak In kena buka, yang Kak In kena buat kan hari ni kan. Nasyid versus Choir. Tapi tak sempat. Tapi tak apa. Kita tengok je. Ini tadi adalah Faktapedia. Sorry ya, Kak In tak sihat. Suara dah cracking. Faktapedia ni tentang info-info. Kak In akan ambil info paling menarik yang kalau Kak In baca, Kak In tak tidur lah. Kak In harap juga pembaca-pembaca akan baca dan rasa wow dan rasa dapat info baru, ilmu baru. Itu antara Kak In punya matlamat bila tulis Faktapedia. Ini pula, ini adalah e-book yang bentuknya adalah bentuk novel. Jadi novel ni kalau baca novel fizikal dia dalam bentuk macam ni. Dia dah bawa siri yang sama, Gosip Sri Bangsa kan. Gosip Sri Bangsa yang ini buku pada Kak In. Kak In tak ada buku Nasyid versus Choir, tapi dia pada konsep yang sama lah. Ketebalan dia sama kan. Yang ni siri Tragedi Rombongan Berdarah daripada siri sama Gosip Sri Bangsa. Kenapa? Nanti ada yang tanya, Kak In Masrah, kenapa dia ada episod 1, episod 2? Tadi kan nampak kan? Episod 1, episod 2, episod 3, episod 4, episod 5. Dia kerana pembacaan e-buku ini, kita kena jaga mata kita. Kita kena jaga kesihatan mata supaya tak melihat skrin berlama-lama. Nanti cahaya dia terlalu menyakitkan mata kita boleh jadi kering, boleh jadi rabun, dan oleh sebab itu kita pecahkan cerita daripada satu novel tebal dalam bentuk buku fizikalnya, tapi bila dijadikan e-buku, kita relay out ataupun kita panggil, kita reka letak bentuk dia semula. Dia tak pakai layout sebagaimana buku cetak. Sebab buku cetak ni tulisan dia kan kecil-kecil. Macam tu. Takkan nak baca dekat telefon kan? Tak boleh, nanti sakit mata. Jadi kalau tengok, Kak In bukakan ya. Dia jadi besar. Dia jadi font yang besar. Dia punya spacing. Spacingnya juga spacing yang boleh cakap double spacing lah juga ni. Besar. Kenapa? Supaya mata pembaca adik-adik tak sakit. Itu yang kami sangat-sangat concern. Kita sangat-sangat nak jaga supaya pembaca baca dengan selesa. Bukan baca sampai kecilnya tulisan. Macam mana nak zoom? Cerita ni rapatnya dia punya tulisan, jarak antara satu sama lain, spacing dia. So kita dah
nak selesakan pembacaan supaya dia jadi pembacaan novel, gaya baru, buku digital, mestilah juga cara layout, reka bentuk, reka letak hurufnya juga lain. Jadi boleh tengok kan? Sangat-sangat selesa. Dan kalau tengok muka surat, sampai muka surat berapa ni? Kita tak bagi dia maksimum beratus-ratus, tak boleh. Nanti sakit mata. Ni pun kita dah tukar layout. Kita dah letakkan dalam keadaan yang begini. Dah 75 muka surat. Dah 75 muka surat. Sebab tu dia ada episod 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila baca tu, kena baca, dah sampai ni, bersambung lah. Bersambung kat mana? Kita tunjuk. Nasyid versus Choir episod 2. Jadi kenalah pergi, buka yang ni pula. Nasyid versus Choir episod 2. Sampailah yang terakhir nombor 5. Jadi itulah perbezaan buku daripada Blink, supaya semua yang membaca selesa, mata tak rosak, mata tak kering, penat sangat, dan kita jaga mata kita kan. Mata kita ada 2 je ni. So itulah antara kelebihan, uniqueness daripada Rak Maya Blink. Okay, kami stop share dulu. Alright. Dan kita akan last sekali, alamak, dia 2 minit yang terakhir. Kita akan tanya soalan terakhir kepada sesiapa-siapa yang nakkan tanya soalan, boleh tanya 2 minit terakhir. Muhammad Wafi kata nak link. Alah, Muhammad Wafi kena minta guru GPM, kena minta guru perpustakaan dan media sekolah. Mereka boleh langgan Rak Maya Blink ini. Kalau mereka boleh langgan, siapa-siapa guru GPM yang dengar hari ni, yang belum ada ya, 10 sahaja kita nak beri rasa experience Rak Maya Blink starter pack. Dan kalau nak, mesti cepat-cepat message ni, kalian letak ni message ni, nombor ni 019-336-5205. Tuan Syahizul Amal, CEO Blink, okey, dan bagi tahu Tuan Syahizul Amal, CEO Blink, 10 yang pertama saja GPM yang tak ada lagi Rak Maya. Yang dah ada, dah ada kan. Kita bagi peluang. Kita nak lebih ramai lagi rasa, dia akan dapat buku untuk dicuba sahaja. Lepas tu nak yang penuh, nak koleksi penuh, kenalah dapatkan dan langgan. Okey? Dan tulis di situ, nak Rak Maya Startup. Dengan kata kunci. Kata kuncinya adalah bulan hari jadi Aimaisarah. Bulan hari jadi Aimaisarah. Panjang ke? Ataupun boleh cakaplah happy birthday Aimaisarah pun boleh lah. Boleh. Bulan hari jadi Aimaisarah atau happy birthday Aimaisarah. Nanti kita akan 10 yang terawal kita akan bagi Rak Maya Startup secara percuma. Okey. Cik Puan Aminah Syed, terima kasih kerana bersama. Cik Puan Zalina Musa, terima kasih kerana bersama. Cik Puan Syahanom, terima kasih bersama. Fatin Akila daripada SMKJ 18. Terima kasih bersama. Teacher Del, terima kasih bersama. Cik Puan Sumarni Ramli, terima kasih bersama. Cik Puan Rosnanang, bagi banyak sangat. Love, love, love. Thank you. Cikgu Ita Kapodocia. Cikgu Ita ni antara guru penyelaras untuk Perkampungan Penulis Kebangsaan. Terima kasih datang bersama dan tengok live kita. Cik Puan Suhainita, thank you so much atas perkongsian ilmu. Saya pun nak ucap terima kasih kerana bersama-sama mengambil masa untuk dengar. Semoga bermanfaat. Ada tak soalan last? Ada tak soalan? Hanya GPM boleh. Hanya GPM boleh WhatsApp. Betul. Janganlah adik-adik semua yang WhatsApp. Nanti satu sekolah WhatsApp. Cakap dengan cikgu. Cikgu, sekarang ni ada Blink kan selalu pergi program jelajah sekolah. Ada buku Aimaisarah. Ada buku-buku best yang remaja suka. Sekarang ni Blink ada Rak Maya. Buku-buku digital. Best sangat. Malam tadi cerita pasal Korea Utara. Ada Faktapedia. Boleh tak Ustaz, kami nak baca lebih lagi. Tapi cikgu kena langgan. Guru perpustakaan saja ya yang boleh. Cik Puan Madiha Yusra, terima kasih bersama. Kak Ain umur berapa?
Oh, ada tanya. Okey, tahun ini Alhamdulillah dipanjangkan usia Kak Ain 5 Mac 1982. Kak Ain lahir 1982. Ha, soalan matematik. 1982. Berapakah usia Ain Maisarah? Alhamdulillah dipanjangkan usia. Okey, Cik Puan Maria Daman. Okey, pun sama thumbs up. Okey, 10-2 minit. Kak Ain Maisarah ucapkan ribuan terima kasih. Minggu depan Jumaat kita akan bersama, kita akan korek-korek Faktapedia. Kak Ain bagi tahu awal-awal tokoh kekejaman versus tokoh motivasi. Dua Faktapedia. Kita ni memang masa tu sangat mencemburui. Bila kita cerita sesuatu yang kita suka, Kak Ain memang suka bercerita. Jadi macam panjang Kak Ain nak cerita semua. Tapi minggu depan kita akan pastikan masa kita tetapkan 9 sampai 10. Jadi separuh masa pertama, setengah jam pertama adalah Faktapedia tokoh kekejaman. Dan separuh masa kedua adalah Faktapedia tokoh motivasi. Jadi untuk semua guru GPM boleh sebarluaskan, bagi tahu kepada anak-anak murid supaya mereka aktif mula nak baca tentang Rak Maya. Mungkin boleh buat satu aktiviti untuk mereka sama-sama dengar live dan kemudian buat kuis, dan kita boleh pelbagaikan lagi aktiviti untuk meriahkan lagi Rak Maya kita dan memastikan segar bugar aktiviti pembacaan sekolah kita. Suara dah jadi elok. Doakan Kak Ain diberi kesihatan, sihat kembali. Itu saja Kak Ain minta. Okey. Semoga semua sihat, kekal sihat, kekal selamat, dijauhkan dari COVID. Cuaca yang tak menentu, jangan keluar petang-petang, duduk rumah, kan? Dan semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Jumpa Jumaat minggu depan 9 malam hingga 10 malam. Resensi buku Faktapedia tokoh kekejaman dan Faktapedia tokoh motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.